Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Selamat datang untuk lesson pada hari ini. Hari ini kita akan cuba buat dua lagi bahagian section, iaitu section our service dan section our pricings ini dengan menggunakan layout Flexbox. Pertama sekali kita fahamkan dia punya section dulu. Dekat sini kita nampak ada dua bahagian, iaitu bahagian our services dan our pricings. Jadi kita boleh anggap our service ni sebagai section service dan our pricings ni sebagai section untuk pricing. Jadi ini satu section dan ini pun satu section. So sekarang kita dah ada dalam Dreamweaver, kita straight away terus tambah section yang baru. Kalau tengok apa yang kita ada sekarang, kita ada navigation punya section and hero section punya section. Dan sekarang kita akan tambah section yang baru, iaitu section untuk kita punya our service ni. Okay, so kita akan go back between and forth lah antara gambar ni dan juga Dreamweaver. Gambar ni kita jadikan sebagai reference. Okay, pada Dreamweaver kita tambah satu lagi div di bahagian selepas hero section. So kita insert. Okay, kali ni kita nak tambahkan HTML punya main. So kita tambah main, dia akan jadi satu section yang baru di bawah hero section, bermakna kita ambil after hero section. Then kita dah ada satu main dekat sini, and straight away dia berada dekat bawah ni. Kita bagi dia ID sebagai section untuk service. Kita attach pada kita punya CSS, and now kita dah ada section service punya section, and pada CSS designer pun kita dah ada section service. Kita buang dulu tulisan yang ada dekat sini, kita double click, delete. Then pada CSS designer kita tukar dulu dia punya background. Kalau kita tengok reference background untuk service ni adalah warna hijau muda. So kita tambah background. Okay, klik pada properties, klik pada background and choose background color. Kita boleh straight away ambil eyedropper and drop somewhere, and kita cerahkan sikit dan tekan enter. So kita dah ada satu section yang warna dia hijau tu. Maybe kamu tak nampak, tapi dia ada dekat bawah ni. Ok, kita tengok balik pada reference kita. So pada reference kita sekarang ni kita nak masukkan perkataan our services ni. Ok, kalau kita tengok our services ni, dia punya tulisan dia besar. Untuk tulisan yang besar-besar macam ni, kita gunakan headings. Headings ni dia ada heading 1 sampailah heading 6. Jadi sekarang kita akan masukkan heading di dalam Dreamweaver. Kita nak masukkan heading our services ni. Okay, cara dia dekat Dreamweaver ni kita nak masukkan di dalam section service. Okay, kita kena ingat semua item-item yang ada di dalam ni, perkataan our service, interior design, consultation dan text ni berada dalam section our service. Jadi kita masukkan dia di dalam. Okay, cara dia kita pergi pada insert. Dan kat bawah ni ada heading. Kalau kita klik arrow ni, dia ada H1 sampai H6. So since ini adalah heading yang paling besar, kita ambil H1. Insert secara nest, sebab kita nak masukkan di dalam section service tadi. Klik pada nest. Okay, dan dia akan masuk. This is the content for layout H1 tag, and straight away kita jangan lupa bagi dia punya kelas. So kita bagi kelas dia heading 1. Ini kita nak tunjukkan bahawa itulah heading yang paling besar. Okay, check pada CSS designer. Okay, kita dah ada CSS untuk heading 1. Okay, sekarang ni kalau kita tengok kita punya heading ni, kalau saya rename, saya namakan dia our services. Our services. Okay, so kita boleh terus stylekan heading ni. Pergi pada CSS designer, pada selector heading tadi, kita boleh setkan dia punya font. Kita boleh setkan dia punya warna. Saya pick warna hijau atas ni. Okay, then
kita set dia kepada caps lock semua, dan kita centerkan dia. Okey, sekarang ni kalau kita tengok, dia ada gap antara section untuk hero section dan section ni, dia ada gap. Jadi untuk hilangkan gap tu, pada selector heading ni, kita kena letak dia punya margin dia semua kepada kosong. Kalau nak senang, kita set shorthand dekat sini, type kosong saja. Bila type kosong, dia dah hilang dah gap putih tadi. And kita boleh terus edit kita punya teks ni, sama ada kita nak dia punya size lebih besar, ataupun kita boleh pilih pada font size, ambil large, atau tak jadi kita ambil larger, ataupun kita boleh gunakan point, up to you lah. Okay, cuma sekarang ni saya nak bagi jarak antara perkataan our service ni dengan ceiling dekat atas itu. Kalau kita tengok rapat sangat, so kita boleh ubah dekat dia punya padding. Okay, so dia dah berada di bawah sikit. And apa lagi yang boleh kita usik dekat teks ni, kita boleh tengok reference. Ini dia ada jarak kan, ada gap antara tulisan-tulisan tu. So itu kita boleh set dekat dia punya letter spacing. Letter spacing kita boleh ambil point, kita boleh buat jarak. Okay, so adalah sedikit styling dekat situ. Okey, kita tengok pada elemen seterusnya. Lagi sekali kita refer pada kita punya reference. So kita dah selesai buat perkataan our service ni. Sekarang ni inilah masanya saya nak perkenalkan kamu semua dengan Flexbox. Okey, apa yang ada sekarang, kita ada dua kolom. Okey, satu untuk interior design dan satu lagi untuk consultation. Okey, yang kita tak nampak dekat sini sebenarnya, kedua-dua ni, kolom untuk interior design dan kolom untuk consultation ni dah diflexkan di dalam satu Flexbox. Okey, nak illustrate dia, saya demo secara ringkas macam ni. Sebenarnya ada satu kotak. Okey, ini kotak besar dia. Ini pun sebenarnya adalah satu kotak, dan ini pun sebenarnya adalah satu lagi kotak. So dia kotak di dalam kotak. Okey, untuk lagi faham susunan Flexbox ni, kita refer pada illustration ni. Dua benda yang sama, di mana dua ada satu kotak oren, satu kotak kuning. Okey, dekat atas ni, kotak ni, dua kotak oren dan kotak kuning ni, dia duduk dalam satu kotak warna kelabu. Jadi kotak warna kelabu ni, kita dah letak Flexbox punya properties. Bila kita letak Flexbox punya properties, susunan kotak-kotak yang ada di dalam kotak Flexbox tu, dia akan bersusun daripada kiri ke kanan. Satu, dua. Okay, kalau kita tak letak Flexbox, ataupun secara defaultnya, kotak ni akan turun daripada atas ke bawah. So berapa banyak kotak yang kita letak pun, dia akan ke bawah lah. Tapi kalau kita letak Flexbox, berapa banyak kotak yang kita letak pun, dia akan display kiri ke kanan. Jadi secara ringkas dia, itulah Flexbox. Okay, so sekarang kita akan apply Flexbox pada kita punya bahagian ini. Okay, just follow this tutorial carefully, and saya yakin kamu boleh buat. Okay, so first kali pada Dreamweaver, kita akan letak dia punya kotak Flexbox dulu. Okay, untuk letak kotak Flexbox tu, kita letak dia selepas heading ni. So kita pergi pada insert, and kita boleh letak satu div. Div tu kita letak after heading, bukan nest. Kalau nest dia duduk di dalam our service, kita nak dia berada di lepas heading, so kita klik pada after. And straight away kita boleh bagi dia punya kelas. Katalah ini kelas untuk Flexbox untuk service. So saya bagi nama dia Flexbox untuk service. Okay, so kita dah ada satu Flexbox service. Okay, Flexbox service ni
since dia adalah satu kotak yang besar, satu kotak yang akan mengandungi konten di dalam dia, and saya tak nak lah konten saya ni betul-betul penuh screen. Kalau tengok sekarang ni penuh daripada kiri ke kanan. So bayangkan kalau kita ada monitor yang ultra wide, dia punya konten tu akan penuh daripada kiri ke kanan. Okay, maybe kita nak macam tu, tapi mungkin juga kita tak nak. Kita nak limitkan supaya konten kita berada dekat tengah-tengah. So saya limitkan Flexbox ni dan segala item yang akan ada dalam Flexbox tu kepada satu value, supaya dia tak penuh daripada kiri ke kanan. So dekat Flexbox service punya selector, pada layout dia, saya setkan maximum width kepada 80%. Okay, kepada 80%. And sekarang kita nampak dia cuma ambil 80% daripada size screen. So no matter what size screen yang kita ada, dia akan ambil 80%. Dia takkan dia takkan penuh. Then satu lagi benda yang kita kena buat, kita kena centerkan kita punya kotak ni di tengah-tengah screen. Sekarang ni kotak ni kalau kita tengok, dia flush ke kiri. So untuk kita bagi dia center, still lagi pada layout, kita pergi pada margin. Kiri kita set pada auto, kanan pun kita set pada auto, and dia akan duduk betul-betul di tengah-tengah. So kalau saya kecilkan saya punya window, Flexbox tu akan duduk dekat tengah-tengah. Dia cuma ambil 80% daripada size screen. Maknanya segala-gala konten yang akan duduk dalam Flexbox ni, dia akan duduk di dalam kotak ni. Dia takkan lebih daripada kotak tu. Okey, kita dah berjaya buat Flexbox yang utama. Sekarang kita nak buat item-item yang ada di dalam dia, which is kotak untuk interior design. Okay, interior design ni adalah satu kotak sebenarnya. Untuk lagi nampak struktur dia, kita boleh tengok pada contoh ni. Sebenarnya inilah struktur dia. Kita ada Flexbox yang besar. Dalam Flexbox tu kita ada kotak untuk interior. Dan dalam kotak untuk interior tu, kita ada kotak untuk dia punya title dan ada kotak untuk dia punya paragraph. Okay, jadi macam saya beritahu lah, dia sebenarnya adalah kotak di dalam kotak, box within a box. Okay, so sekarang kita akan buat kotak yang pertama ni di dalam Dreamweaver. So first kali kita akan tambahkan satu kotak div di dalam Flexbox service ni. So kita pergi pada insert, kita pergi pada div, and kita buat dia sebagai nest, sebab kita nak letak di dalam Flexbox service punya kotak. So kita klik pada nest dan dia akan keluar satu div. So kita terus bagi nama, kita bagi dia sebagai interior box. Okey, untuk menampakkan kita punya sempadan kawasan yang kita buat, saya warnakan dulu just for the time being. Nanti kita akan buang warna dia. Okay, saya akan warnakan kotak Flexbox service ni kepada satu warna yang senang kita identify. Maybe kita pakai warna kelabu ni. Okay, dan kotak untuk interior box ni saya warnakan dengan satu warna yang betul-betul mudah untuk kita nampak. Maybe this one. Okay, so kita nampak kotak untuk interior box tu berada di dalam kotak Flexbox service. Okay, jadi sekarang ni kotak untuk interior box ni saya akan kecilkan. Saya akan buat since kita cuma perlukan dua kotak, kotak untuk interior dan kotak untuk consultation ni, saya boleh assume yang kotak interior design ni dia akan ambil separuh dan consultation ni dia akan ambil separuh. So kita boleh setkan dia punya size kepada 50%. So pada interior box saya ambil dia punya maximum width ataupun width, kita boleh setkan dia kepada 50% sahaja. So dia akan so kotak ni separuh. Untuk mengelakkan kekeliruan, segala tulisan yang ada ni saya buang dulu. Double click, highlight and delete, and same goes for this one. Double click, highlight and delete. Okey, sekarang kita boleh nampak kita punya structure. Okey, memang color dia pelik, tapi kita akan buang punya warna nanti.
Ini just untuk kita punya reference. So pada interior box ni, apa yang kita nak tambah? Kita nak tambah satu tulisan, this one, interior design. Okay, kalau kita tengok dekat sini, interior design ni dia adalah sejenis tulisan yang berbentuk sebagai title, iaitu header. Kalau tadi untuk our service ni kita dah pakai header satu, kita boleh try untuk interior design ni kita pakai header 2. Okay, jadi pada kita punya interior box, kita tambah, kita insert heading 2. Kita akan nestkan dia sebab heading tu akan duduk di dalam interior box. So kita nestkan dia. Right, so kita dah nampak dekat sini. So right away kita boleh tukar dia punya tulisan interior design. Saya terlupa bagi ID untuk H2 punya title ni. So kita boleh bagi ID dia, header 2. Okay, so header 2 kita pun boleh tengok dekat kita punya CSS designer ni, pada selector ada header 2, and header 2 ni kita bolehlah set dia punya typeface. Saya ambil warna hijau. Tengok pada reference, okay, dia pun ada jarak juga macam tu. So kita boleh setkan dia punya text style, letter spacing, pixel. Ok, seterusnya kita akan tambah pula dia punya paragraph, this one. Kita akan tambah paragraph ni ke dalam kita punya design. So cara dia, kita pergi select header punya ni, header punya DOM pada layout, and kita akan tambah selepas header punya bahagian ni. Pergi pada insert. Ok, kali ni kita akan tambah bukan heading tapi paragraph. Ok, kita klik paragraph. Kita nak masukkan dia after header, bukan di dalam header, after header. Klik pada ni dan kita terus boleh bagi dia punya kelas paragraph. And kita boleh simak pada kita punya CSS designer. Ok, dah ada satu paragraph, dan pada kita punya structure ni pun ada paragraph. Paragraph dan header duduk di dalam interior box, di mana interior box ni duduk di dalam flex box punya box. Ok, so hopefully kita boleh nampak dia punya structure tu. And pada paragraph ni kita akan isilah dia punya teks dengan apa-apa teks, tapi saya akan isikan dengan dummy teks. Ok, saya dah pastekan dummy teks dan saya letakkan dalam tu. Ok, so sekarang kalau kita tengok, kita boleh stylekan dia punya teks. Make sure kita berada pada selector yang betul. Pergi pada teks, and ini pun saya nak ambil warna hijau ni. Dan dia punya font family kita boleh setkan. Yang lain-lain tak perlu, cuma kita boleh eksperimen pada dia punya text align, justify. Okay, nak bagi dia penuh. Alright, sekarang ni kalau kita tengok kita punya paragraph ni, dia betul-betul memenuhi kotak interior box ni daripada kiri sampai kanan. Okay, kita nak bagi dia gap sikit. So kalau nak bagi gap tu pada paragraph ni, kita boleh letak dia punya width tadi tu. Kita boleh letak berapa persen, maybe 80%. Okay, so kita letak 80%. Cuma sekarang dia tak ke tengah, dia tak center. So apa yang boleh kita buat, still lagi pada layout, margin, kanan set auto, kiri pun set pada auto. So dia akan duduk di tengah-tengah. Okay, so kita punya box untuk interior design ni dah siap, cuma kita perlu customkan lagi. Maybe tulisan ni kita boleh ke bawahkan sikit. So ini selector header, kita boleh usik pada padding
tolak dia ke bawah sikit. Kemudian kalau rasa tak ada apa lagi, kita boleh buang semua warna-warna yang ada pada kotak kuning dan kotak kelabu ni. So kita balik semula pada Flexbox Service punya kotak. Warna background ni kita delete. And pada interior box ni, warna kuning ni pun kita delete. Okey, jadi sekarang kita dah ada satu bahagian untuk interior design. Okey, the beauty of using Flexbox ni, okay, kita tengok structure. Pada section service ni, yang besar warna hijau ni, kita ada heading and kita ada Flexbox Service punya kotak. Dan di dalam tu, kita ada kotak untuk interior. So, since kita dah setkan dia punya styling, kita cuma perlu duplicate saja. Okay, so sekarang, okay, kalau kita duplicate, dia akan ada dua. Yang ini saya boleh tukar kepada apa tadi? Kita tengok pada reference consultation. Okay, saya tukar kepada consultation. Okay, and content kita boleh ubah lah nanti. Cuma sekarang, okay, kalau kita tengok dia punya susunan dia, kotak untuk interior design dan consultation ni dia bertindih atas dengan bawah. Kalau tengok reference, dia kiri ke kanan. Sebab apa jadi macam tu? Sebabnya kita belum flexkan dia lagi. Dia masih lagi dalam keadaan default macam ni. So kita nak flexkan dia. Jadi untuk flexkan dia, very simple. Kita pergi pada Flexbox punya kotak, di mana interior dengan consultation punya box ni duduk di dalam kotak tu. Kita klik pada Flexbox Service ni. Kemudian kita kena tambah satu lagi property, iaitu Flex. Kalau kita tengok dekat sini tak ada. Kita kena klik pada titik-titik ni, pada More, Display, and kita pilih Flex. Bila kita pilih Flex, automatically dia akan align kiri dan kanan. Okey, kita dah berjaya selesaikan section untuk our service. Sekarang kita akan buat section yang seterusnya, iaitu section untuk our pricings. Jadi kalau kita tengok dekat sini, dia punya structure lebih kurang sama, cuma background dia putih, and dia ada 3 kolom serta dia ada border untuk setiap bahagian dan ada rounded corner. Okey, semua ni kita akan buat sekarang. Okay, first kali pada kita punya structure, make sure kita berada pada section service ni. Kita akan tambah satu lagi section baru, insert main. Kita buat after section service. Kita bagi dia nama section pricing. Okay, so lepas section service ada section pricing, and pada CSS designer pun dah ada section pricing. Okay, untuk section pricing ni dia punya background kekal putih. Saya buang dulu perkataan yang ada ni. Okay, dan saya akan masukkan dia punya title, our pricing. Kalau kita tengok dekat sini, dia punya size sama dengan size our service dekat atas ni. Jadi kita boleh share dia punya CSS properties. Okay, pergi pada insert, pilih heading 1. Okay, heading 1 ni kita letak dia di dalam main section pricing ni. Buat dia nest. Kita bagi nama our pricings. Okay, since kita dah ada satu style yang bentuk dia macam ni, kita boleh apply style yang sama untuk ni. Cara dia, kita klik tambah. Kalau ini tadi dia menggunakan heading 1, so dekat sini pun bila kita tambah, kita boleh panggil balik heading 1. Dia akan automatik keluar. Terus
segala-gala properties yang ada pada our service ni, dia akan apply juga pada our pricing. Contohnya, kalau saya besarkan sikit dia punya size, font size, katalah saya ambil point. Nampak? Dia sharing CSS styling yang sama. Next, kita akan buat dia punya 3 kotak ni. Dia punya step sama dengan step yang kita dah buat pada our service ni. Kita akan start dulu dengan kotak yang paling besar, di mana kotak paling besar tu kita akan flexkan dia, dan dalam kotak tu ada kotak untuk satu item, dan dalam kotak item tu ada satu kotak untuk title dan satu kotak untuk paragraph. So sekarang kita akan buat kotak yang besar dulu, iaitu kotak flex. After our pricing ni, after heading 1 ni, kita insert satu div. Div tu kita buat after, and kita bagi nama dekat sini Flexbox Pricing. And Flexbox Pricing ni kita pun akan kecilkan dia. Kita setkan dia punya layout, max width pun sama 80%. And kita centerkan kotak ni pada margin left auto, right auto. Untuk illustrate dan nampak supaya lagi jelas apa yang kita buat, saya warnakan dulu Flexbox Pricing ni buat masa sekarang dengan satu warna. Nanti kita boleh buang warna ni. Okay, so itulah dia ruangan untuk Flexbox bahagian pricing. And after that, kita akan tambah kotak yang berada di dalam, iaitu kotak ini. Since kotak itu akan berada di dalam Flexbox Pricing punya kotak, kita insert satu div yang berada secara nest di dalam Flexbox Pricing punya kotak, dan kita terus bagi dia punya class. So ini kita bagi dia sebagai nama apa pun tak kisah, asalkan kita tahu. Saya bagi dia sebagai item untuk service, item untuk pricing. And to illustrate, saya warnakan background dia dengan satu warna supaya kita boleh identify. Okay, now saya buang tulisan yang ada. Ni pun saya buang. Okay, sekarang kita refer balik pada kita punya reference. Kita nak tambah tulisan tier 1 ni ke dalam kotak yang kita baru buat tadi, iaitu kotak item pricing ni. Okay. Sekarang ni kotak item pricing ni saya kecilkan dulu dia punya layout dia. Width dia maybe saya ambil 30%. So apa yang jadi sekarang, width untuk item pricing ni dia cuma 30% daripada kotak kelabu, iaitu kotak Flexbox Pricing ni. Okay, boleh faham Alright. So seterusnya kita akan tambah tulisan tier 1 ni. So since tier 1 tu berada dalam Flexbox punya kotak ni, dan dia akan duduk di dalam kotak item pricing, kita insert header yang baru, sebab ianya adalah sejenis header, dan dia punya design pun tak sama dengan design-design yang lain. Jadi kita boleh declare dia sebagai satu CSS yang baru. So kita insert heading 3 di dalam item pricing. So kita nestkan dia, dia akan duduk dekat dalam, and kita bagi dia punya ID sebagai heading 3, and double check. Ok, kita ada heading 3. So heading 3 ni kita boleh terus rename dia sebagai tier 1 tadi, tier 1, and kita set dia punya font properties. Saya ambil color hijau ni,
And font family, this one, font weight, lighter, semuanya akan jadi caps lock, and kita buat tulisan dia besar. Font size, kita cuba ambil large, ataupun kita boleh terus set pada dia punya point. Okay, and kita centerkan punya tulisan tu. Kita boleh straight away dekat sini kita boleh centerkan. Alright, so kita tambah dia punya paragraph pula dekat bawah ni. Kita tengok pada structure. Ini dia. So make sure kita berada pada structure yang betul. Pada heading 3 ni kita akan tambah satu paragraph. Paragraph selepas heading 3, after. Then kalau kita tengok pada reference, dia punya teks sama dengan teks dekat atas ni. Sekali lagi kita boleh panggil dia punya properties yang sama. So kita bagi nama dia sebagai paragraph. Dah ada tu. And dia akan terus ikut properties yang sama dekat atas ni. And kita boleh letakkan dummy text. Okay, kita dah ada dia punya structure yang kasar macam ni. And sekarang kita boleh buang warna-warna yang tak perlu. So Flexbox punya pricing ni, background dia kita delete. Okay, finally kita akan buat border untuk kotak tier 1. Cara dia simple. Make sure kita berada pada selector yang betul ya. So ini adalah selector untuk kotak item pricing, which is this one. And kita pergi pada properties, scroll ke bawah sampai kita jumpa border. Okay, dekat border ni ada beberapa option lah. Kita boleh bagi border pada kesemua bahagian, atas, bawah, kiri, kanan, bahagian atas saja, bahagian kanan saja, bahagian bawah saja, dan bahagian kiri saja. Since kita nak keseluruhan, kita ambil set border pada all side. Width kita boleh cuba ambil medium. Style kita ambil solid. Color saya nak kekalkan dengan color hijau ni. Okay, then kita boleh buat dia punya border dia pada border radius. Okay, kita ada dua pilihan, sama ada nak buat 4R ataupun 8R. Okay, 4R pun dah cukup. So kita cuba buat dekat sini maybe 20 pixels ataupun lebih sikit, 30 pixels. 30 pixels. And di sebelah sini pun kita boleh letak 30 pixels. So dapatlah box yang macam tu. Then kita dah siap satu kotak. Cuma kita boleh kemaskan lagi kotak ni dari segi spacing dan sebagainya. So kita boleh setkan pada item pricing ni, kotak dia untuk ke bawah sikit supaya tak dekat sangat dengan atas ni. Kita boleh setkan pada dia punya margin. Okay, kita gerakkan pada margin. And tier 1 ni pun kita cuba, maybe boleh cuba bawakan ke atas. Ini selected untuk heading 3. Cuba letakkan dia sebagai negatif. Kebanyakan ni kita akan ubah dekat sini lah, sama ada margin ataupun padding. So paragraph ni pun kita boleh cuba, paragraph ni dia akan usik yang atas, so ni tak apalah. Ataupun ini kita boleh besarkan sikit untuk heading 3. Text bagi besar lagi. Okey.
So satu kotak dah siap. And bila kita dah siap satu kotak, kita boleh duplicate. Okay, sekarang ni kita ada satu item pricing punya kotak. Dalam item pricing tu ada heading 3, ada paragraph. So kotak ni lah yang kita akan duplicate. Klik kanan, duplicate. Sebabkan kita belum flexkan dia punya kotak yang besar tu, dia akan turun ke bawah. Jadi dua-dua kotak item pricing ni dia duduk di bawah kotak flexbox pricing. So pada flexbox pricing punya CSS, kita flexkan dia. Cara untuk flexkan dia sama dengan cara yang kita buat tadi. Kita klik pada more, kita type display. Okay, bila keluar display, kita klik display. And kalau tak keluar dekat sini, kita cuba type something and kita buang balik. Kadang-kadang dia memang macam tu. Ok, klik pada flex. Sekarang kita dah berjaya flexkan kotak dia. Cuma kalau kita tengok dekat sini, dia punya box tu bersentuhan dan dia ke tepi. Jadi kita perlu centerkan dia dan bagi sedikit gap antara kotak-kotak tu. Okay, cara dia, kita perlu centerkan item-item di dalam flexbox pricing punya kotak ni. So pada flexbox pricing ni, kita tambah satu lagi dekat more ni, ataupun dekat atas ni, more ni, kita tambah satu lagi justify. Okay, justify content. And kita pilih center. So kotak-kotak ni akan center. And untuk jarakkan kotak ni, kita boleh usik pada kotak item pricing. Pergi pada layout, kita boleh jarakkan dia punya margin sebelah kiri kanan, maybe 20 pixel, and kanan pun 20 pixel. Okay, so once kita dah dapatkan bentuk macam ni, kita boleh tambah lagi satu kotak item pricing, duplicate, and dia akan tambah lagi satu, sama dengan kita punya reference tadi. Oh, reference kita ni, dia punya line ni halus. Jadi kita kena ubahlah dia punya border tadi tu. Style border ni, border solid, kita maybe medium, kita boleh ambil thin. Ok, so dia halus sikit lah, tak adalah nampak terang sangat. And maybe dia punya warna pun kita ambil warna yang lagi lembut lah. Ok, lagi halus nampaknya. Alright, itulah dia flexbox. Bila kita dah buat satu, kita boleh duplicate banyak-banyak, and kita boleh edit bahagian yang berkenaan. And flexbox ni kita boleh tambah. Kalau kita tambah lagi satu pun, dia akan masuk and dia akan automatically resize. Tapi reference kita cuma ada 3, so kita buat 3 aje lah. Okay, jadi so ringkasnya untuk hari ini, kita dah belajar secara basic lah tentang flexbox. Ini yang paling basic sekali. So flexbox ni, saya ulang balik, flexbox adalah suatu kotak di mana item-item di dalam kotak tu kita boleh susun secara melintang kiri dan kanan. Kalau tak ada flexbox, dia akan susun secara atas dan bawah. Ini kalau tak ada flexbox, maknanya dia punya CSS secara default dia akan turun atas ke bawah. Kalau kita nak letak kiri kanan, kita kena gunakan flexbox. Alright, so kita save all dan kita preview pada browser. Ok, so inilah dia. Kita boleh adjust lagi, of course. Dalam CSS ni kita boleh adjust. Contohnya paragraph ni, maybe paragraph ni, kalau tengok dia punya width 80%, maybe kita boleh buat dia sebagai 70%, and dia akan effect untuk yang bawah sekali lah, sebab dia berkongsi CSS yang sama. Okay, so anything kita boleh ubah dekat sini. Kita boleh tambah lagi gap pada bahagian
flexbox ni. Kita boleh besarkan sikit kalau kita nak tambah dia punya padding. So it's up to you. Okay, so ringkasnya inilah dia cara untuk kita menggunakan flexbox dalam kita punya design. InsyaAllah lepas ni kita still lagi akan gunakan beberapa contoh apa yang flexbox boleh buat untuk lesson yang seterusnya. Okey, itu saja untuk lesson pada kali ini. Sekian, terima kasih semua. Assalamualaikum.